apa rahsia Nabi? Apa rahsia Nabi? Tak ada rahsia tuan-tuan. Tak ada rahsia sebab semua kita dah tahu dah. Cuma sekali kita tak buat. Jadi sanggup kita mengatakan benda yang benar. Kalau benda itu memang benar. Ya? Qulil haqq walau kana murra. Sebab itu dalam hadis Nabi ada sebut, katakanlah benda itu walaupun ini pahit. Tuan-tuan. Ya? Ini isu dia sekali. Di depan raja yang sangat zalim, kita boleh cakap kebenaran. Oh, itu hebat tuan-tuan. Ya? Itu hebat. Ni dia. So kita kena berlatih. Kalau kita benar-benar cinta, rindu pada Nabi, buat ni tuan-tuan. Buatlah, insya-Allah kita akan rasa dia punya kelebihan dia. Ya, kepada siapa-siapa yang tercalon jadi wakil rakyat ni, kena jadi wakil rakyat yang benar-benar siddiq tuan-tuan. Ikut apa yang Nabi buat. Saya pinjam lawak Ustaz Kazim. Saya pernah tolong perdana sekali dengan Ustaz Kazim dulu. Ustaz Kazim Ilyas. Ustaz Zahid terus belum lagi setakat ni. Insya-Allah next mungkinlah saya berduet dengan dia. Ya. Tuan-tuan, Ustaz Zahid terus dia cerita lawak dia. Ya, Ustaz Kazim Ilyas. Dia kata, ni cerita pasal wakil rakyat ni. Sebab apa? Sebab manusia hari ini kena cop. Macam mana Nabi dulu dicop, siddiq. Nabi tu orangnya benar. Kita hari ini pun kena cop juga. Dia ada cop macam-macam. Bila sebut businessman dia, rasuah, menipu tuan-tuan. Contoh. Bila sebut mak bapak, tidak bertanggungjawab. Contoh lah tuan-tuan. Bila sebut pemimpin sekian-sekian, dia keluar level-level tertentu tuan-tuan. Jadi untuk ahli politik dia keluar. Untuk orang politik, cakap tak boleh pakai, dia keluar satu statement tuan-tuan. Ada 20 orang ahli politik naik bas 2 tingkat. Tengok kawasan dekat Legong tu, jalan kona sampai kat satu kona tu tergolek tuan-tuan. Terbalik, terpelanting semua 20 orang daripada bas tadi. Mati, mayat bergelimpangan. Orang kampung keluar tengok, mayat bergelimpangan ni kena tanam ni, kalau tidak nanti kena makan binatang buas. Tanamlah tuan-tuan, semua 20 orang ditanam. Besok pagi-pagi polis datang nak ambil report. Pakcik, tanya orang kampung, pakcik nampak tak bas? Nampak bas tanah tergolek, tahu tak sampai dalam bas, tahu ahli politik ada 20 orang. Mana diorang semua? Mati dah, kita tanam semua. Mati semua ke? Dah, semalam masih nak tanam, ada 5 orang hidup lagi. Tapi kami tanam juga tu dia. Kenapa pakcik? Taklah, dia ahli politik. Bila kita nak tanam, kata jangan tanam kami hidup lagi, jangan tanam kami ni. Ahli politik cakap tak dipakai. Tidak mati, dia kata dia hidup. Kami tanam lah. Ini cerita juga tuan-tuan. Tak dia kena mengena dengan satu-satu. Semua siapa yang kena tu pada muka tuan-tuan. Ini contoh, minta maaf. Kita kena renung sikit. Sebab itu apa yang kita buat hari ini tak berjaya, tak jadi. Sebab apa? Sebab ni dia, kita tak ikut Nabi kita. Betul, kita ikut sunnahnya, kita pakai itu, kita makan itu, kita buat macam ni tuan-tuan. Tapi bila datang dalam bab pelaksanaan kita, jarang nak cerita benda ni tuan-tuan. Hari ini kita bercerita pasal inti lah, macam-macam ada apa macam inti itu, inti ni. Ya? Sedangkan bila sebut inti itu apa? Dia siddiq tadi tuan-tuan, benar. Ya? Jadi kalau semua ada sifat benar tuan-tuan, insya-Allah tak jadi masalah. Ya? Hari ini kita kena buat SPR yang kita kena buat integiti lah, macam-macam badan untuk badan ini dan sebagainya. Nak mantau benda tuan-tuan. Nak mantau manusia ni bukan macam barang. Ya? Ini tuan-tuan, contoh. Ya? Ini kita nak kena renung. Yang kedua, amanah. Nabi itu orangnya apa tuan-tuan? Amanah, al-amin, dipercayai. Kita dipercayai ke tidak tuan-tuan? Ya? Kita sekali muhasabah. Banyak amanah Allah beri pada kita. Allah beri pada kita nyawa. Kita guna tak dengan sebaik-baiknya? Allah beri pada kita harta benda. Kita guna tak dengan sebaik-baiknya tuan-tuan? Fikirlah sama-sama. Yang mahasiswa ni dapat apa dia? Dapat beasiswa lah, macam-macam lagi tuan-tuan. Kita guna tak benda tu betul-betul? Ya? Ini contoh lah. Ya? Jadi kalau yang benar-benar direct kita dengan Allah, yang tidak melibatkan manusia pun kadang kita fail, apatah lagi kalau manusia lantik kita. Oh, manusia naikkan nama kita jadi ini dan sebagainya. Saya duduk tanya malim tuan-tuan. Orang tanya malim sibuk nak lantik saya jadi AJK masjid. Dia pun tak tahu bukan saya ni, bukan selalu dia. Dia bukan tak tahu saya bukan selalu datang masjid. Sebab sibuk kat luar kan. Bomo tempatan dia sibuk ngobat kat luar. Itu dia. Jadi kita selalu keluar. Jadi mana masjid ni sebulan sekali, sebulan 2 kali pun kadang jarang sampai. Ya? Tapi dia orang sibuk nak lantik saya jadi AJK dakwah pula tu. Dia kata ustaz aktif, boleh buat susun jadual, kan? Program berlaku semua. Kita pun penting paling kata janganlah sebab saya ni banyak keluar. Tak apa ustaz, kita lantik juga ustaz, kita perlukan orang macam ustaz. Jadi satu ketika tu saya tanyalah confirm ke saya jadi AJK. Ya? Tanya ke orang masjid kata apa dah, relax lah ustaz, jangan gila puasa. Dia. Dia kata aku gila puasa, walaupun aku nak tanya confirm tak confirm. Sebab aku tak nak nanti kena cop. Dia kata apa ustaz, kalau kita dah lantik tak buat kerja lah tu semua. Kita cakapnya tu dia kata kita gila puasa. Dan saya cakap tak, bukan gila puasa. Cuma kalau boleh nak ambil puasa dan orang gila, saya cakap macam tu.
Lagi dimarah pula tuan-tuan. Ini dia. Amanah tuan-tuan buat. Masya-Allah. Ini kita nak kena muhasabah. Sama-sama dalam muhasabah tuan-tuan. Jadi sebab itu mungkin antara hikmahnya kenapa abang saya mati cepat daripada saya. Saya pun tak tahu bila nak mati tuan-tuan. Asli Rabbani itu abang saya. Dia nombor 7, saya nombor 8. Dia lahir dulu sebab tu dia nasyid. Kalau saya lahir dulu, saya lah nasyid sebenarnya. Dan suara dia tu sedap sikit, saya sedap banyak. Dia tuan-tuan saja buat awak. Abang saya sebulan lepas dia meninggal, SUK telefon office Rabbani nak bagi satu borang semua fill up, nak bagi darjat kebesaran datuk tuan-tuan. Jadi minggu Rabbani tu kalau saya macam ustaz boleh ambil, saya kata tak payahlah. Sebab yang namanya datuk itu pangkat yang manusia beri itu bukan kosong. Bukan untuk kita bangga-bangga dah. Pangkat jawatan itu amanah, tanggungjawab. Berapa ramai manusia dapat amanah, dapat tanggungjawab tak dilaksanakan, apa tadi orang yang dah mati. Saya kata tak payahlah. Tapi kalau dia nak bagi kat adiknya, tak apa, adiknya pergi ambil lah. Tak ada ustaz, dia nak bagi dekat abang ustaz, tak apa lah. Macam mana? Itu manusia tuan-tuan. Kalau kita nak terima anugerah daripada manusia, itulah tunggu mati tuan-tuan baru dapat. Tapi kalau kita nak dapat anugerah daripada Allah SWT, tak susah, berusaha saja. Berusaha tuan-tuan. Buat yang terbaik. Dan ini kita cuba lakukan dalam apa bidang sekalipun. Ni, yang ketiga tabligh tuan-tuan. Tabligh itu maknanya menyampaikan apa yang betul kita sampaikan betul-betul. Cara sampai pun kena betul tuan-tuan. Bermakna paling tidak kita kena pandai berkomunikasi lah senang cerita ni. Pandai nak menyampaikan. Yang kita susah-susah belajar sebab apa? Sebab kita nak pandai nak menyampaikan nanti. Kita nak menyampaikan Islam dalam bentuk bidang yang kita ceburi. Tuan-tuan dalam bidang apa dia? Sini apa dia? UTM, teknologi. So bawa yang namanya kebenaran tu, Al-Quran dan Sunnah tu dalam bentuk teknologi. Boleh tak boleh? Daripada sekarang ni kita guna untuk benda-benda yang tak sepatutnya. Tuan-tuan. Zaman dulu, zaman Nabi dakwah tu satu bab. Zaman Nabi mulai cerita, zaman kita ni sangat mencabar. Jadi maknanya teknologi ni pun kita boleh bawa kepada kebaikan, boleh bawa manusia kepada Islam. Ini macam mana cara ni tuan-tuan. Dulu memang zaman Nabi tu sempoi lah tuan-tuan. Nabi ni orangnya pandai berkomunikasi, pandai menyembah dengan kanak-kanak, dengan orang tua, dengan ahli politik, dengan pemimpin. Nabi pandai tuan-tuan. Dengan isteri-isteri Nabi kenal sungguh-sungguh. Siapa yang garang, siapa yang okey. Macam Aisyah tu suka dipuji-puji. Ini contoh. Tuan-tuan. Jadi Nabi pandai. Jadi kita kalau nak berjaya pun kita pandai berkomunikasi. Dengan mak ayah, dengan guru-guru, dengan kawan-kawan, dengan jiran tetangga, dengan orang tua. Ini antara dia. Rasulullah pernah satu ketika kadang masanya dia lumba lari dengan Aisyah, masanya dia menang, ada masanya dia kalah. Aisyah ni pula kadang suka dipuji-puji. Ini semua kita kena belajar tuan-tuan untuk dapatkan apa dia harmoni dalam kehidupan kita. Tak adalah stres manjang tuan-tuan. Ada masa ni kena lawak-lawak. Aisyah pernah satu kali Rasulullah balik rumah, tengok Aisyah tengah masak. Jarang nampak Aisyah masak tuan-tuan. Jadi bila masak tu dah siap masak tu, Aisyah pun hidangkan dekat Rasulullah. Lepas tu dia kemah-kemah dapur tu, tengah kemah-kemah tu Rasulullah ambil sikit makanan tadi tu. Rasulullah ambil pakai jari dia. Rasulullah makan 3 jari. Rasulullah ambil sikit makanan. Ini tuan-tuan. Rasulullah kata makan 3 jari. Siapa yang makan 2 jari, syaitan. Itu kadang kita pegang 2 jari, syaitan. Tambah 1, dapat sunat. Lepas 1, dosa tuan-tuan. Ikut syaitan. Kadang kita pun macam-macam sekarang pegang cawan pun 2 jari. Orang pun banyak jari pun apa masalah dia. Tak, kalau pegang banyak jari tu orang kolut, orang kampung. Orang modern macam ni, tuan-tuan bandar. Tuan-tuan, bandar dalam bahasa Urdu beruk tuan-tuan, bandar. Jadi Rasulullah ambil sikit makanan. Bila dah ambil sikit, Rasulullah makan. Rasa lah, nak rasa best tak best ni. Bila rasa-rasa, ya Allah masih Aisyah masak masih. Tapi nak tegur kena pandai. Silap tegur, Aisyah tak masak 2 bulan. Rasulullah pun fikir macam mana nak tegur ni. Rasulullah kata, Aisyah, mari kita makan suap-suap. Lamalah kita tak makan suap-suap. Sebab Aisyah ni suka dibelai-belai, suka dimanja-manja. Oh tuan-tuan, Aisyah boleh dengar suap-suap, seronok lah tuan-tuan. Ni korang muda-muda lagi belum kahwin, jangan dengan dia pula kuat. Lepas ni WhatsApp jom kita makan suap. Jangan Yang apa-apa tu tak boleh buat. Dia kena buang terbiak ke tak apa.
Tuan-tuan dulu masa mula kahwin depan orang tak tahu makan beradab masa suap lagi bila dah duduk dua-dua tak nak buat pula dia kata buang terbiak jadi Rasulullah bila cakap itu Aisyah beri seronok. Aisyah pun datang, Aisyah suap abang dulu Aisyah nak bagi suami dia makan tuan-tuan, dia ambil kepal besar. Rasulullah dah terbayang dah lama masih tapi tak apalah, nak didik isteri bukan senang tuan-tuan ni kena pandai berkomunikasi. Ada kadang-kadang tak perlu cakap tapi kena buat. Kita hari ni jangan cakap pun kena juga, betul tak? Cakap tak sempat bikin tak cakap-cakap, apa masalah jadi Rasulullah suap, kena suap. Rasulullah punya senyum kalau kita dah lah habis siap lepas ni aku baru besar penduduk time Rasulullah ambil sikit tuan-tuan. Rasulullah ambil sikit, Rasulullah suap dekat Aisyah, masuk dalam mulut Aisyah, jatuh dekat lidah dia. Aisyah pun terasa masin, dia pun ludahkan ke tepi. Kemudian dia kata apa dia, ya Rasulullah minta maaf, termasin rupanya aku masak ni tuan-tuan bila dia cakap gitu Rasulullah pun kata tahu tak ada, itu istilah saja. Mungkin masa itu Rasulullah pun senyum saja, mudah tuan-tuan. Ini dia sebab Rasulullah Masya Allah orang yang pandai berkomunikasi bijak. Ini penting tuan-tuan. Jadi dalam apa pun kita buat, kalau kita cuba hidupkan sifat Nabi SAW, peribadi Nabi, akhlak Nabi, insya-Allah tuan-tuan kerja kita akan jadi mudah, akan beroleh rahmat, berkat daripada Allah SWT. Dan sifat yang keempat, Nabi orangnya fatanah, bijaksana tuan-tuan. Jadi kalau kita kata kita ni umat Nabi Muhammad SAW, marilah kita belajar sungguh-sungguh, cari ilmu sungguh-sungguh, bersungguh-sungguh, supaya apa? Supaya kita dapat satu martabat yang namanya bijaksana, wisdom, hikmah. Bila mana nanti kita keluar, dah habis belajar, kita keluar, kita bekerja, kita buat satu-satu benda tepat tuan-tuan. Dapat apa jawatan, kita buat satu keputusan tepat, ada kebaikannya. Ini namanya bijaksana. Macam mana Rasulullah bila dilantik oleh Siti Khadijah, Sayyidatina Khadijah untuk pergi berniaga, dia pun berniaga balik beruntung, berniaga balik beruntung, berniaga balik beruntung. Dia tanya kepada dia punya wakil Maisarah. Maisarah ni wakil, wakil kepada Siti Khadijah tadi. Dia tanya macam mana Muhammad kalau berniaga, dia kata aku tengok sangat bagus dia berniaga, dia tak berniaga macam orang lain. Orang lain kadang hujung beli lapang ni, kalau tak laku ni balik ni saya tak ada minyak bang gitu Tapi Rasulullah dia dah study dah. Dia kata musim sejuk elok jual apa, musim panas elok jual apa. Barang ni harganya macam mana nak letak bagus, jadi orang tak perlu nak tawar sebab benda tu bagus, harga tu sesuai, orang akan terus hamba, tak pening kepala tuan-tuan. Ini dia. Kita tengok bijaksananya Rasulullah SAW buat apa-apa benda tuan-tuan. Jadi ini kita kena hidupkan. Jadi sebab itu kalau kita nak kaji yang macam-macam tuan-tuan, kaedah itu, teori ini dan sebagainya, sedangkan Nabi kita tu Allah dah sebut laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Nabi Muhammad itu adalah suri tauladan yang terbaik untuk kita. Jadi kalau Allah dah recognize dalam Quran, Allah dah sebut dia yang terbaik, dia yang the best. Apa kita sibuk nak ikut orang lain? Tempo kita nak baca Stephen Covey lah apa semua. Dalam bila kita baca ini Islam ada cakap, ini Islam ada cakap, memang betul lah pun. Al-hikmatu dhalatul mu'min. Yang namanya kebaikan kebenaran itu, hikmah itu memang asalnya daripada kita. Tapi kita yang ketetel, kita ketetel, ketinggalan. Kita abaikan, kita tak ambil tuan-tuan. Jadi akhirnya siapa yang rugi, kita juga yang rugi. So macam mana kita nak betul, kita kena kembali kepada sunnah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, jangan sekadar kita bercakap cinta, rindu, tapi kalau kita tak sungguh-sungguh hidupkan sunnahnya, tak sungguh-sungguh hidupkan sifat-sifatnya, peribadinya, akhlaknya tuan-tuan, ini cubalah dihidupkan. InsyaAllah kalau kita berusaha tuan-tuan, bukan esok lusa, tapi hari kita buat tu, kita akan dapat rasa rahmatnya, kita akan dapat rasa berkatnya, kita akan dapat rasa nikmatnya tuan-tuan. Jadi sebab itu, semua yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita renung. Kalau kita kata kita rindu, kita cinta kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, berapa banyak sunnah-sunnah Nabi, sifat-sifat Nabi yang dah kekal dalam diri kita. Ini kena tengok yang namanya sifat benar, sifat amanah, sifat tabligh tadi itu, sifat fatanah macam mana, akhlak Nabi itu macam mana. Adakah kita ni makin hari makin lembut ataupun makin rakus, makin tamak? Adakah makin hari ni kita makin ngasih penyayang? Ini tuan-tuan, law kana bainana al-habib ladana
Ya? Jadi macam mana kita hari ni, bila mana kita duduk dalam satu kelompok, adakah ukhuwahnya makin rapat, makin kuat, ataupun ukhuwahnya terbarai? Kalau Nabi dulu boleh satukan orang yang dah bergaduh 120 tahun, adakah kita boleh eratkan orang yang dah berkawan 20 tahun? Takutnya orang yang dah hidup berkawan 20 tahun, kita datang terbarai ukhuwahnya tuan-tuan. Ini kita nak kena orang. Ya? Kita buat aktiviti macam-macam, adakah ukhuwah kita makin kuat, makin rapat, ataupun makin terbarai? Jadi kalau terbarai, maknanya kita ni tak ikut sunnah Nabi SAW. Sebab itu kita nak kena banyak-banyak renung, banyak-banyak muhasabah. Kita pula dengan ibu ayah kita bagaimana, dengan kawan-kawan kita bagaimana. Jadi kalau nak cerita benda-benda yang sekeliling kita ni pun kita tak boleh nak jaga sungguh-sungguh, apatah lagi kita nak pergi lagi besar yang namanya negara, tuan-tuan. Dan kalau kita dapat negara pun, insya-Allah selagi mana kita boleh ikut apa yang Nabi buat, yang namanya sunnah Nabi, insya-Allah tuan-tuan. Besar macam mana pun, selagi mana kita berpaksikan kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, selagi itu kita akan dapat kekuatan. Sebab apa? Sebab Nabi pun ada sebut, yang namanya jawatan ni tak payah minta, tapi kalau dapat ambil, tuan-tuan. Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar ni siapa dia, tuan-tuan? Ketua penyamun. Ketua penyamun. Bila dia masuk Islam, satu kampung masuk Islam, tuan-tuan. Jangan main-main. Hebat dia ketua penyamun, chief penyamun. Macam cerita piramid dengan 40 penyamun tu. Bila dia masuk Islam, satu kampung masuk Islam. Tapi bila dia dah masuk Islam, tuan-tuan, Rasulullah tak beri dia jawatan. Walhal dia orang hebat, tapi Rasulullah tak beri dia jawatan. Akhirnya Abu Dzar pun terkilan lah. Bukan terkilan apa, dia pun pelik lah kenapa Rasulullah tak beri aku jawatan. Dia jumpa Rasulullah, tanya Rasulullah kenapa engkau tak beri pada aku jawatan ya Rasulullah. Adakah kau nampak aku ni tak boleh buat kerja ke macam mana tu Allah, sedangkan sebelum ni aku champion. Rasulullah kata kepada tidak, Abu Dzar, itu dulu memang kau champion, tapi bila mana kau telah memeluk agama Islam, aku tengok kau ni seorang yang lembut hatinya, amat sentimental, dan aku takut kamu nanti akan menyesal. Bila aku dah bagi jawatan, kamu akan tersalah buat itu, ini dan sebagainya, kamu akan sangat menyesal. Jadi sebab itu aku tak nak rosakkan keyakinan kamu, aku tak nak rosakkan hati kamu, tuan-tuan, insya-Allah. Jadi sebab itu ini kita fikir-fikirlah, tuan-tuan semua. Depan-depan saya ni mungkin sebahagian besarnya adalah adik-adik saya, dunia yang sedang diceburi belajarlah bersungguh-sungguh. Dan ini adalah amanah daripada Allah, daripada Rasul, daripada kedua ibu bapa kita, dan daripada masyarakat itu sendiri, tuan. Jadi kalau amanah ni kita tak boleh pikul, macam mana amanah kedua kita nak boleh pikul, tuan. Ini kita nak kena fikir, kena renung sungguh-sungguh. Jadi apa yang kita buat ni pun satu perjuangan, satu amalan, satu ibadah juga dalam bidang kita, dalam bentuk kita. Dan insya-Allah selagi mana kita ikut Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, selagi mana ada nama Muhammad bin Abdullah dalam diri kita, tuan-tuan, insya-Allah. Jadi apa yang kita boleh korbankan, tuan-tuan, kita korbankan. Apa yang kita boleh perjuangkan, kita perjuangkan, tuan-tuan, atas nama cinta Allah dan Rasul. Kalaulah Abu Lahab tadi tu, tuan-tuan, bila dengar Nabi lahir itu, dibebaskan hamba tu. Suwaibatul Aslamiyah. Dia punya seronok dengar berita Muhammad bin Abdullah lahir itu, dibebaskan hamba. Kita kata Allah berbarang bebaskan hamba. Siapa kata bebaskan hamba tu tak ada harga, tuan-tuan? Sebab hamba tu bernilai, boleh dijual beli. Mana kalau dia dulu beli dengan harga dengan 1 pound, 100,000 pound, dia boleh jual 2,000 pound. Cerita 3 Abdul, kita tak? Husin Lempoyang, Jamal Papangkau, saudara unta daripada Cairo. Dengan cerita mau jual gambar, ada 2 orang di belakang sini. Berapa harga mau jual? Saya beli dengan harga 2,000 pound, saya jual dengan harga 4,000 pound. Wah, ini macam niaga orang daripada untung, daripada niaga unta, tuan-tuan. Jadi Abu Lahab tu bila dengar Muhammad bin Abdullah lahir ni, bebaskan hamba-Nya, Suwaibatul Aslamiyah. Bukan itu saja, dia panggil penduduk Mekah tu, dia jamu makan nasi kambing. Satu, Mekah tu dia jamu makan. Bila tanya kenapa kau seronok sangat ni, kau bebaskan hamba, kau buat jamu makan ni, sebab apa? Sebab anak saudara aku yang namanya Muhammad bin Abdullah lahir